Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azril. Terima kasih kerana menonton video ini. Ini adalah vlog saya. Hari ini topik saya ialah industri e-sport berkaitan dengan perlombaan kereta ataupun di short formnya adalah e-racing ya. Jadi sebagai pemula bicara uh, sekarang ni ada dua genre dalam yang apa tu, dua genre ataupun kategori dalam scene gaming berkaitan dengan perlombaan kereta. Kita cerita pasal lomba kereta je lah Jadi genre pertama ni dipanggil arcade dan genre kedua dipanggil simulator. Jadi perbezaan kedua-dua genre ni ialah arcade ni target users dia adalah orang-orang yang baru nak minat kereta ataupun dia target orang biasa-biasa tapi untuk minat game racing kereta lah. Contohnya Real Racing 3 daripada EA Sport, dan itu memang untuk main kat handphone kan, kita boleh main kereta macam ni kan. Itu kategori arcade lah. Dan kalau dalam PC yang kategori arcade ni macam Need for Speed, Dirt Series, F1 daripada Codemasters, itu kategori arcade. Okey, simulation ni pula adalah simulasi fizik kereta sebenar. Macam saya tengah buat kereta betul ni, kalau saya menggunakan skrin dengan field of view yang betul, audio yang betul, stereo yang betul, saya akan dapat replicate pemanduan dalam kereta sebenar ni dalam menggunakan PC lah Biasa kalau kita sebut simulation ni biasanya menggunakan PC lah berbanding konsol sebab computing power. Jadi tajuk hari ni saya nak bercerita bagaimana anda boleh menikmati simulation berbanding arcade Simulation memang susah. Jadi saya akan bagi tips-tips yang mungkin berguna untuk anda Jadi yang pertama ialah penyediaan PC. Okey, tajuk-tajuk yang dalam kategori simulator ni, tajuk-tajuk game yang dalam kategori simulator ni adalah seperti Assetto Corsa Competizione, yang tu khas untuk GT3 daripada Blackpink Satu series je GT3, dan kemungkinan besar di masa hadapan akan ada GT4 lah. Seterusnya AMS 2 menggunakan enjin seperti Project Cars 1, 2 saya tak tahu nak letak kategori apa. Dia antara arcade dengan simulation lah, dia tengah-tengah tu, dia panggil sim arcade macam tu R Factor 2 adalah simulation, R Factor pun simulation, iRacing simulation menggunakan konsep online multiplayer only. Okay. Jadi orang biasanya saya perhatikan dekat grup jual beli simulator ni, dia beli hari ni, next month dia jual. Jadi apa sebabnya? Sebabnya ialah dia cepat bosan main game arcade lawan komputer, main langgar-langgar, lepas tu dia tak tahu buat apa, dia tak ada career path, dia main-main dia bosan. Contohnya saya minggu ni panggil week 13 dalam iRacing, tak ada perlombaan. Jadi saya cubalah bermain Assetto Corsa Competizione. Jadi saya set up VR semua, main multiplayer, okey lah. Pagi tadi saya dah bosan, 4 hari 5 hari saya tahan. Sebabnya kita race multiplayer tak ada tujuan. Race dapat nombor 1 tak dapat apa-apa, dapat nombor 10 tak dapat apa, tak ada perbezaan. Jadi sekadar berlumba suka-suka saja, tak ada tujuan, tak ada arah. Kecuali lah saya menyertai liga lah, ada championship point, ada career mode, itu. Jadi sebab itulah saya memilih iRacing. Tapi kali ni saya tak nak bercerita pasal iRacing, dah banyak dah video saya cover pasal iRacing. Hari ni saya nak cerita peralatan saja dan bagaimana untuk membolehkan anda menjadikan sim racing ni sebagai satu career. So anda akan bermain benda yang sama after 5 years, bukannya lepas sebulan 2 bulan minggu depan lepas tu jual.
Jadi saya akan memberikan tips-tips dan bagaimana untuk anda menjaga pelaburan anda supaya dia tahan at least 5 to 10 years. Okay? Pertama, PC. Jangan scheme on this. Scheme ni maksudnya jangan terlalu nak berjimat dekat PC, sebab simulation memerlukan PC yang quite powerful lah. Contohnya ACC i7 4790 saya tak larat nak render, so saya terpaksa guna PC saya yang lain, i7 9700K dan i7 8700. Barulah larat nak render ACC dalam VR dengan sempurna. Dan GPU yang saya guna adalah 1080 Ti dan 2070 RTX. Memanglah mahal kan? At least anda akan habis 5K kat PC saja. Tapi saya habis 5K, saya boleh tahan sampai sekarang dah 6 years, 5 years macam tu. Tak ada upgrade, tak ada apa, cuma upgrade storage je, kadang-kadang RAM, itu je. So tak adalah every year nak upgrade. Dan PC simulation ini favor kepada CPU Intel berbanding AMD lah. Sebabkan nilai IPD, instruction per second per core macam tu lah. Jadi cuba Google passmark instruction per core punya value, tengok top 20 ke top 30 semua Intel. Jadi dia bukan saya anti AMD, tapi terbukti dia punya calculation untuk per core tu tinggi daripada AMD kan. Dan selalunya 90% ni Nvidia akan menguasai API yang akan digunakan oleh developer simulator ni. Jadi developer simulator ni dia company dia kecil, dia tak besar, dia tak ada bajet besar pun. Jadi dia akan menggunakan API yang stable, yang banyak penetration. Contohnya Nvidia berbanding AMD lah kan. Jadi kebanyakannya, dan contohnya iRacing, dia hanya favor AMD saja. AMD pula, Nvidia saja. Dan kalau untuk VR, mereka akan favor Oculus dahulu, baru Steam VR. Itulah. Jadi benda ni kena faham kenapa developer arcade dengan simulation ni berlainan dia punya approach dia masa buat sistem. Jadi pilih CPU yang single core performance dia bagus dan boleh pergi overclock ke 5 GHz tanpa masalah. Jadi senang cerita, kalau sekarang ni i7 8700 dan Nvidia RTX 2070 okey lah. Boleh tahan lagi 3 or 4 years at least. Dah PC power, baru cerita equipment. Jadi ada yang suka guna, sekarang ni tengah trending kan, guna Samsung 49 inci kan. Jadi that's a good investment pada saya. Kalau anda ada budget, triple screen dengan high refresh rate, contohnya AOC 165Hz per screen. Jadi 1, 2, 3 lah, triple screen lah. Macam saya memilih VR, saya memilih Oculus lah. VR ni banyak jenis, dan saya memilih Oculus lah berbanding yang menggunakan Steam VR. Sebab Oculus ni dia punya programming, dia punya adaptation lagi bagus, lagi kurang resources, dan paparannya lagi cakap lembut lah. Jadi Oculus ni mahal pula masalahnya. Harga starting dekat $399 USD kat situ je dah habis 2,000 lebih. Contohnya Rift CB1, Rift CB Rift S. Kalau nak beli yang bukan Oculus, saya suggest Index, IMAX 5K Plus, HP Reverb pun okey. Elakkan yang gunakan WMR lah. Windows Mixed Reality ada banyak problem lah. Jadi untuk capable untuk render VR ni pula, kena PC yang setanding kan. Janganlah PC tak power nak pakai VR, sebab dia mengharapkan resource yang digunakan dalam PC tu untuk render VR dengan sempurna. Jadi selepas dah ada PC, dah ada paparan yang sesuai, apa ni, okay, anda kena jadikanlah simulation e-sport anda tu sebagai career. Jadi anda ada sebab mengapa aku nak lumba ni, kenapa aku kena spend 1 jam lumba kereta ni, apa reward. Jadi kita kena fikir apa simulator kat luar tu yang bagi reward. Jawapannya satu je lah, iRacing je lah. Anda berlumba selama
Okey, katakan pukul 4 ni sekarang pukul 4 ni saya nak race. Pukul 3 saya dah praktis. Pukul 4 masuk race GT3 40 orang. 40 orang. Jadi race tu dia akan reward anda dan punish. Dia akan reward dan punish. Kalau anda tak bagus accident, dia akan turunkan rating dan markah anda rendah. Jadi kalau anda bagus dan skill, jadi dia akan reward anda dengan rating naik. Jadi benda tu lah kita nak. Aku habiskan 1 jam, aku ada reward. Tu reward pertama. Lepas tu kita berlumba sebab ada reward lain. Contohnya ada individu atau syarikat broadcast kita punya race. Jadi saya dengan kawan-kawan saya 40 orang. Okeylah, kita masuklah ni perlumbaan anjuran Adrenaline Impact menggunakan PH Supercar. Semua orang guna kereta yang sama, menggunakan platform yang sama. Jadi dan 100% akan menggunakan steering pedal. Jadi susahnya pun samalah kan. Jadi kita dah bersusah payah dah invest betul untuk race dia orang punya event. Dia orang akan reward kita pula dengan dengan broadcasting. So dia orang ada 2 broadcaster, dia orang akan stream ke Facebook, ke YouTube dan akan viralkan dalam kualiti yang tinggi. Kita cuma race. Lepas tu kan seronok kalau kita top 10 kan, kamera hala kat kereta kita dengan iklan-iklan dekat dalam kereta. Being commentated dekat broadcast kan seronok kan. Jadi itu reward kedua. Jadi bila kita berlumba dalam liga ni, kita ada championship points, kita ada marshal, seronok lah kan. Seminggu sekali perlumbaan, contohnya hari Ahad. Jadi kita ada 6 hari untuk praktis. Make sure nak top 10 lah dalam race next week ni lah kan. Jadi itulah dia. Sim racing ni dia kena ada reward, barulah dia macam sentiasa ada sebab kenapa nak berlumba dalam dalam online ni. Okey. Satu lagi yang itulah saya tak nak cerita iRacing tapi terpaksa cerita juga. Anda terbangun pukul 3 pagi, tak boleh tidur. Cuba anda bayangkan anda main game liga yang kawan-kawan anda semua tidur. Macam mana nak race? Takkan nak kejut dia orang kan? Jadi 3 pagi ni semua orang tidur, tapi anda dah tak boleh tidur. Gatal pula nak race kan. Pukul 3 suku ada race skate bubble dalam iRacing. So anda pun masuklah anda punya simulator senyap-senyap pakai VR gelap, supaya orang tak sedar nak racing kan. 3 suku ni daftar race. Tengok dah ada 150 orang daripada seluruh dunia nak race skate bubble. Jadi kita tahulah 150 ke 160 tu dia akan bahagi 20. Jadi dia akan satu kumpulan tu ada 20 orang. Ada pula full grid pukul 3 pagi ni. Bayangkan nak full grid dalam simulator lain yang bukan iRacing kan. Macam mana tu? Jadi anda pun race 3 suku pagi. Dan dalam tu anda jumpa macam-macam perangai. Ada yang pandai racing, ada tak pandai racing. Jadi anda punya skill ngelak lah. Okey lah, yellow flag. Kita mematuhi lah kibaran yellow flag. Semua orang pun follow benda yang sama. Kita isi dekat depan. Race pukul 4 pagi. Anda pun tidur balik dengan puasnya. Sebab anda dapat reward anda, rating naik, anda dapat immersion. Jadi itulah sebab kebanyakan pelumba-pelumba iRacing ni dia bertahan sampai 5-6 tahun dengan game tu je. Dia tak adalah main game lain. So macam saya lah, minggu 13 ni kan, tak tahu nak buat apa kan. Racing tak ada. Memang betul-betul macam jam kepala otak lah. Main game ni tak kena, main game tu tak kena. Siap tengok YouTube macam nak belajar main piano. Aduh, inilah dahsyat kan penangan iRacing ni. Bila macam orang isap dadah tu tak ada. Gigil kan. Jadi nak main sim racing ni kena ada reward. Itu saya punya ni lah, saya punya tips lah. Kena ada reward dan kena ada career path. Ada roadblock ke mana ni? Sekejap. Saya nak ke office ni kat PJ ni, Sheraton ni. Okay, satu lagi saya rasa sampai di sini. Taklah ada construction. Okay, apa lagi saya nak cerita? Equipments. Okay, equipments Otai dalam grup iRacing saya. Otai maknanya old timer lah. Racing atas meja je. Tak ada cockpit, tak ada dedicated simulator, tak ada. Sebab pada mereka itu dah cukup lah. Jadi mungkin ada juga yang hardcore yang siap ada cockpit. Jadi sebenarnya nak mula sim racing ni
bergantung kepada bajet dan bergantung juga macam mana apa benda yang nak goal anda dalam career path tu. Katakan setakat guna G27 dan letak atas meja dah mencapai goal anda, then buat apa nak upgrade kan? Ada yang nak upgrade pakai VR, sebab saya nak immersion, itu saya lah. Sebab hobi ni jangka masa yang lama, dia bukannya macam next month akan pudar. Jadi saya tak akan membeli segala benda sekaligus. Saya beli sikit-sikit lah. Contohnya saya berjaya dapat top 100 dalam Liga GT3 Season 3 Season 2 2020 lah. Contohnya aku dapat lah top 20 division saya lah. Okay, saya hadiahkan diri saya. Okay, aku hadiahkan diri saya pedal. Macam itulah saya reward diri saya. Dan iRacing bayar saya duit juga. Kau racing dekat aku punya sistem, aku bagi kau tiap season $10. Siapa tak nak $10 RM40 tu, RM45. Tak ada racing tak dapat duit. Jadi mau tak mau, ada reward championship point, ada reward duit, seronok kan. Lepas tu nak race pukul 3-4 pagi sentiasa penuh lah tu. Lepas tu kat office gigil, geram nak balik rumah nak race kan. Jadi benda-benda macam tu yang menyebabkan anda ataupun sim racer tu kekal dengan sim racing. Dia tak akan bosan. Benda bosan tu tak wujud dalam kehidupan dia. Dia mungkin kecewa sebab accident lah, tak laju lah. Dia kecewa je tapi dia tak bosan. Dia will strive to get better. Itulah dia sim racing in a glance, maksud saya. Apa benda saya cerita ni, panjang tu saya cerita hari ni. Itulah vlog saya hari ni. Ahad ni, kalau anda nak join bagaimana berlumba secara online dengan insya-Allah dengan selamat dan kompetitif, pergi dekat Steam, beli ataupun subscribe iRacing subscription RM23 dah tak salah saya sebulan. Cukup itu je modal lah. Lepas tu terus boleh join kita orang berlumba menggunakan platform iRacing. Dan kalau anda ada Discord, boleh join sekali. Kita borak-borak dalam tu. Dalam Discord nanti saya akan publish link Discord dekat wall saya. Ada 40 orang lah borak dalam tu. Dan di broadcast oleh Adrenaline Impact. Adrenaline Impact. Jadi sampai di sini saja celoteh saya untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan video ini saya upload di YouTube dan juga Facebook. Sila subscribe.